Alhamdulillah kepada pemikir perkantoran di Johor, Aidil sama lagi dengan saya, Sana Radio daripada Pusat Kuliah Nasional. Sebenarnya kita hari ini akan sambung lagi pembelajaran tentang mulut ya. Kalau minggu lepas mungkin kita belajar tentang cara ternakan, tapi yang ini kita buat satu keadaan macam mana kita nak pelihara ataupun keadaan ternakan mulut yang sesuai untuk kita. Sama ada tuan-tuan sebagai peternak ataupun sebagai tuan-tuan sebagai hobi, memelihara duduk dan sebagainya. Okay. Jadi dalam industri produk ni, kalau katakan kita ilmu dah ada, so kita perlu buat pelbagai. Kita tak boleh mengharap kepada satu bidang saja. Mungkin ternakan produk pada dasarnya memang ternakan produk, tapi selepas itu kita ada berjalan yang kita perlu kita buat. Itu projek pilihan ya. Okay, contoh. So hari ini saya akan bagi dua perkara yang kita boleh kongsi dengan tuan-tuan ya. Dua isunya, pertama sekali kita pilih adalah tentang pemeliharaan peluluk. Contohnya macam kita kata kita buat kotak untuk kita pelihara peluluk. So kotak ni pelbagai. Kita buat kotak dulu ya. Kita buat kotak, lepas tu kita pasal macam mana kita nak pindahkan koloni peluluk daripada log kayu yang liar yang kita dapat, yang kita beli daripada sumber luar. Sama ada tuan-tuan yang dapat daripada sumber hutan ataupun beli dengan orang ambil daripada dusun atau dan sebagainya. Dan kita akan tengok pilih log yang sesuai. Kaedah kita peternak bagaimana. Okay. Jadi tujuannya bila kita buat kotak, sebenarnya satu kita nak pindahkan daripada log kayu yang asal ya, pergi ke dalam kotak peluduk yang kita buat. Dalam bezanya kotak peluduk dengan hive peluduk kena terangkan. Kotak peluduk ada kotak kosong. Contohnya dalam lebah kita ada hive lebah dan peluduk. Kita boleh panggil dia kotak peluduk dan kita boleh panggil hive peluduk. Kerana dalam binaannya berbeza. Contoh dalam lebah kita kena panggil hive kerana dalam kotak lebah tu ada frame, ada dummy board, ada quick schooler, ada dalam frame tu ada net ya. Tapi dalam kotak peluduk ada kotak yang kosong. Tapi ada juga kotak peluduk yang ada dalamnya adalah part-part yang lain. Contohnya macam tangga ataupun tapak untuk kita letak bibir ataupun kita untuk kita letak nanti sel perindukan ya. Itu bedanya. Jadi kita buat kotak ni dengan kita nak pindahkan peluduk ya daripada kotak batang kayu yang asal pergi ke dalam kotak yang kita bina ya. Dengan tujuan apa? Kita nak pindahkan ataupun kita nak pecah ataupun kita nak kita kata nak tambah koloni dengan cara pecah koloni. Itu struktur biodiversity dalam hutan itu sendiri. Dan kita nak jaga. Jadi nak jaga kita kalau boleh pentedak peluk mungkin bertambah, ia bertambah. Tetapi dengan kaedah apa yang dia ada tu ditambah besar, dipecahkan. Jadi katakan kalau ada satu sarang peluk, itu pecahkan jadi itu tujuan kita buat sarang peluk. Jadi bezanya kalau katakan kita pelihara sarang peluduk di dalam log ya, dengan toping ataupun dalam log saja, biasa dengan kita pelihara peluduk dalam kotak yang kita sediakan, kotak tu mudah kita nak senang jaga. Contohnya tujuan kita pindahkan supaya kita mudah nak urus ya, banding dengan log kayu. Walaupun log kayu ni okey, bukan tak okey ya. Okay. Kita cuba buat kotak toping saja. Mana dalam keadaan log ni, kotak toping yang besar tu kita hanya buat kotak toping. So kotak toping ni pun bentuk yang berbeza-beza Ada kalau utama paling bagus adalah 2,5 inci saja. Ataupun 2,5 inci saja. Kerana kalau tuan-tuan buat kotak toping ni untuk utama lebih daripada 3 inci, dia akan buat letak madu dekat dinding sini. So kalau kita letak macam ni, dia tak nak buat dekat lantai. Dia buat akan bertindih kat dinding. Jadi kat situ kita sukar untuk harvest madu. Lambat. Ya, sebab dia bertindih-tindih. Jadi kalau dia buat rendah macam ni, dia tak ada keupayaan ataupun tak ada berkesempatan untuk buat kantung madu kat tepi. Dia akan perlukan kantung madu dekat tapak dia. Ya, itu lebih senang. Itu untuk utama. Tapi kalau sika tuan-tuan boleh buat tinggi 4 inci ataupun 6 inci kerana kalau sika dia banyak kita kata propolis dia banyak. So dia boleh bangunkan dalam tu staging atau apatah penghubung untuk dia letak kantung madu ataupun kantung bibrit, yang ni pollen Yang ni yang kedua adalah modular. Saya terangkan dulu, lepas tu saya akan tunjuk bagaimana kotak tu dibikin. Kotak modular adalah kotak yang dikatakan oleh Jabatan Tanah Bahagian Penjuruteraan Tanian di mana kotak ni kotak kita jabatan, so kita promote pada orang kerana kita kata rasanya kotak ni mudah untuk penternak peluduk ternak peluduk untuk dia keadaan pemecaan koloni memerangkap ataupun kita pindah mudah.
Ya, kotak ini inilah bentuk dia. Nanti saya tunjukkan macam mana kita buat. Kotak yang berukuran lebih kurang dalam 6 inci kali 6 inci kali dengan 3 inci. 6 inci mana besar dia dan 3 inci. Biasa paling mudah kita gunakan kayu 32. Ya. Kena pastikan kayu kita gunakan adalah kayu yang tidak berminyak. Contoh macam kayu merah ataupun kayu kapur. Tapi kayu kapur agak mahal. Ya. Ini kaedah ni. Kaedah ini kerana kita kata senang kerana apa? Kita lebih senang nak mobile. Lagi satu, nak bila katakan proses pemindahan ataupun pecah koloni, siapa-siapa boleh buat. Kerana binaan dia adalah binaan yang bertingkat. Macam kita kata laci, drawer. Ya? Dalam bentuk drawer macam ni. So, katakan kita ada tingkat yang kedua. Tingkat yang kedua macam ni. Ya? Bila kita nak pindahkan, cuma kita tarik drawer yang tengah, yang atas ni. So, pada peringkat, saya akan tunjukkan hari ini saya cuba tunjukkan amali pada tuan-tuan macam mana kita pindahkan lock daripada batang kayu tu pergi dalam modular. Sebab ini rasa lebih mudah untuk tuan-tuan buat. Ya? Satu kaedah membuat kotak yang paling mudah. Ya? Jadi, kaedah pemindahannya pun mudah. Yang ini lebih mudah berjaya. Contohnya katakan tuan-tuan kata dalam kawasan tuan-tuan, ladang tuan-tuan banyak ataupun tuan-tuan mempunyai bilangan koloni yang banyak. Ya? Dalam satu-satu masa, peluluk akan pecah koloni. Dia akan pergi sini. Tapi dia perlu tempat. Kalau tuan-tuan tak sediakan tempat, rugi. Dia pindah tempat yang lain. Jadi kita perlu sediakan tempat perangkap untuk dia pindah. Ya? Jadi sama ada kita perangkap tu letak berhampiran dengan koloni ataupun tuan-tuan kata kita balik dekat dusun, kita balik kampung ada pokok rambutan, ada sarang peluluk. Nak tebang yang punya pokok rambutan itu atuk. Nanti atuk marah. Tapi kita nak peluluk dia. So, yang ni ringkas. Ada 3 blok aja. 1, 2, 3. Kalau bahasa peluluk, kita ada abdomen, ada torek, ada kepala. Ya? Yang besok kita tarik adalah dia punya torek dia. Untuk kita pindahkan masuk kotak yang baru. Okay? Yang ini tinggal. Bawah ni adalah tempat saya perindukan yang asal. Yang atas adalah untuk disimpan madu. Mudah. Siapa-siapa boleh buat. Kata-kata tuan-tuan tak ada teknologi pun tak ada tu, mudah tarik saja. Ya? Tapi bila kita nak buat, nak pindahkan, ada cara dia. Bukan saja just kita tarik saja, just kita saja pindahkan. Ya? Pertama, tip dia. Bila kita nak pindahkan koloni yang dalam blok kayu ke dalam kotak yang kita jangkakan nanti kita untuk pecah koloni, kena pastikan koloni yang kita ambil, yang kita pindahkan adalah koloni yang cukup kuat. Ya? Jangan koloni yang lemah. Mungkin kalau minggu lepas saya kata kita nak tentukan kita punya koloni yang aktif, sehat. Ya? Ada berapa cara? Ada 2. Kita tengok pertama adalah quantity madu dan bibit yang ada. Yang kedua adalah pipo. Keluar masuk koloni daripada sarang peluluk tu. Ada aktif atau tidak? Aktif berapa ekor? Tak aktif berapa ekor? Yang itu. Yang kedua, kita kena pastikan bila kita nak pindah, sumber kat luar ni mesti ada. Ya? Peluluk mudah pindah. Katakan sarang ni dah, kotak ni dah penuh. Dia akan cari tempat lain untuk pecah koloni. Terutamanya pada musim sumber nektar yang banyak. Ya? Contoh macam sumber nektar yang banyak dan waktu mungkin tuan-tuan kata, kita letak sarang peluluk kita di kawasan dusun durian. Dan waktu itu tengah bunga. Dan waktu itu paling susah untuk kita pecah koloni ataupun pindah koloni. Ya? Kerana sumber banyak, dia akan cepat dia akan bina balik sarang ni dengan segera. Okay? Ini satu. Okay? Yang kedua, kita kata kita gunakan adalah kotak peluluk ataupun single kita kata single broad chamber ataupun kotak peluluk tunggal. Kotak peluluk tunggal ni biasa dia banyak ukuran. Ya? Kita katakan kita gunakan adalah peluluk dari spesies Itama. So spesies Itama biasa kita gunakan ukuran yang agak besar sedikit. Ya? Ya, ukurannya adalah lebih kurang dalam yang ni. Ya? Ukuran ni kita gunakan ya 12 inci kali dengan 10 inci. Mana 12 inci panjang dia, lebar dia lebih kurang dalam 10 inci. Yang ni kita tidak matikan. Saya akan tunjukkan kenapa. Okey. Ini kotak yang kedua dan yang ketiga, yang ni senang. Ya. Kita buat kotak ni kerana dia mudah untuk kita urus, untuk kita mobile, untuk kita pindahkan ke mana-mana. Ya. Ikut sumber makanan yang ada. Sebab tu kita gunakan kaedah kotak tunggal. Ya. Kita gunakan kotak tunggal. Okay. Jadi yang ketiga kita gunakan adalah saya kata kotak tunggal ni dia asalnya dulu pihak Madin menggunakan kaedah ni. Mula-mula kita pindahkan peluluk kepada kotak dalam
pet madi yang menggunakan kaedah ni, di mana digunakan kaedah ni sendirian untuk proses pendebungan durian. Kaedah yang pertama yang diusulkan. Tapi bila dah lama-lama banyak orang buat inovasi bentuk-bentuk kotak yang berbeza. Tapi setakat ini memang satu kaedah yang boleh dipraktikkan dan mudah. Kotak tunggal. Tak ada isi di dalam dia. Contohnya, kotak ini ukur dia adalah 6 inci, dalam dia 6 inci kali 6 inci, dan luar dia adalah 8 inci kali 8 inci, tinggi lebih kurang dalam 6 inci. Jadi kita akan pindahkan kelulut daripada sama ada batang kayu ataupun log yang kita beli, dan selepas itu kita cuma pasang topping. Itu maksudnya kotak tunggal dan topping. Ini lebih mudah. Lebih mudah. Ini pun senang untuk kita mobile, untuk bawa ke mana-mana. Cuma kaedah ini, contohnya macam kaedah kotak tunggal ataupun kaedah kotak tunggal dan topping. Bila tuan-tuan letakkan kelulut tu di ladang, tuan-tuan perlu letakkan di atas tempat yang betul-betul selamat. Sebab itu saya kata tadi, kalau kita letak kelulut dalam ladang, di dalam log tu lebih selamat. Ada ladang yang memang dia sifat kayu itu semula jadi. Kurang, walaupun ada tapi kurang serangan ataupun rosak yang akan mengancam dia. Tapi kalau kotak ini, contoh kotak tunggal ataupun kotak tunggal dan topping, kita kena letak yang betul-betul selamat. Contohnya kita kena letak atas staging. Sebab kelulut ni ada perusak ni, ada peminat dia. Sebab bau bibit dengan bau madu dalam sarang kelulut itu memanggil perosak untuk datang. Bila kita letak di lapangan, kotak kita akan terdedah kepada alam semula jadi. Hujan, panas, jadi dia akan mempengaruhi pada kotak ini. Pertama sekali, lama kotak ini akan jadi lama, usang, jadi usang. Yang kedua, akan berlaku serangan ulat. Sebab kayu ni dah tak ada kulit dia. Jadi dalam kotak ni ada, kalau katakan kaedah Mustafai, ada lagi satu kotak tu. Dalam kotak ni dia ada pengasingan, ada kotak tu tidak tercantum dengan dinding luar. Tu macam kaedah tepi sejuk. Jadi yang itu kata kotak yang dalam tu lebih selamat. Jadi dia dapat kawal suhu dalam koloni. Okey, yang ini adalah yang terakhir yang mula dipopularkan. Kita panggil dia Smart Hive. Smart Hive adalah satu kotak yang agak kompleks sikit binaan dia. Kalau kita tak ada kemahiran ataupun kita tidak ada skill dalam bentukan, mungkin kita akan suka sikit untuk buat kotak ini. Tapi banyak pengusaha ternakan kelulut, dia bina tapi dia tak pelihara. Just dia pelihara untuk diri sendiri. Dia bina kotak ni untuk jual. So tuan-tuan boleh dapatkan kotak ni secara semula jadi ready made. Biasanya kotak ini dengan kotak-kotak yang lain, adalah kotak ini ada dua bahagian. Satu adalah bahagian badan dia. Bahagian badan dia yang mana dalam dia ada dua kotak kembar lagi. Dalam kotak tu ada kotak kembar lagi. Yang ini kotak kembar ni adalah di mana kita akan pindahkan koloni kelulut dalam kotak kembar. Dalam kotak yang kedua, yang sebelah atas, dia juga ada dua kotak kembar lagi. Kotak kembar ni kita gunakan dia sebagai untuk penempatan madu dia ataupun bibit dia. Dia adalah drawer. Drawer ni tujuannya bila kita nak ambil madu, kita kena tutup lubang dia sebab berlubang macam ni. Drawer ni kalau kita katakan nak ambil madu, kita just tutup. Jadi kelulut tak naik atas. Jadi dia tak mudah serang tutup. Cuma bila katakan kontranya adalah bila kita kan lama tak tengok kelulut ni, dia akan jam kotak ni, kotak atas ni dengan drawer. Jadi drawer tak boleh tarik. Itu masalahnya. Tapi just apa yang kita nak adalah kaedah ni mudah bila katakan tuan-tuan nak melakukan proses pindahan. Jadi hari ini saya tak tunjuk pada tuan macam mana kita nak buat ni. Sekarang ini ambil masa yang banyak, tapi untuk tuan next kita boleh buat belajar macam mana kita buat kotak Smart Hive. Kotak ni lebih mudah kerana kita kata bila kita nak pindah, kita just semua ambil kotak kembar yang ada anak di sebahagian bawah. Dan kita ambil satu kotak kembar di atas yang ada madu. Kita masuk dalam kotak yang bawah. Masuklah kotak yang bawah. Yang ni kita isi kotak kosong. Secara otomatik kita akan dapat dua koloni kelulut.
mudah. Siapa-siapa boleh buat. Angkat, letak ke atas. Sebelah dia yang bawah kita letak yang kosong, yang atas letak yang kosong. Dia tapi kita pindah ke. Selepas kita pindah, ada keadaan jangan terus bawa lari dah. Ya? Itu kena belajar. Sebab kita kata lari duduk kena belajar. Bukan tak payah ada ilmu pun boleh buat.